Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Cikgu Tasnim. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tips menjawab soalan ringkasan Bahasa Melayu tingkatan 1. Dalam pembelajaran hari ini, saya akan kongsikan 4 tips untuk menjawab soalan ringkasan. Baiklah, tips yang pertama, memahami maksud petikan dan kehendak soalan. Bacalah petikan sekurang-kurangnya 2 kali untuk memahami maksud keseluruhan petikan. Ini bermaksud untuk memudahkan kamu faham tentang petikan, kamu perlu baca petikan tersebut sebanyak 2 kali. Yang kedua, perhatikan fokus soalan yang biasanya dapat diketahui melalui kata kunci dan skop soalan seperti usaha-usaha, faktor-faktor, faedah-faedah, kesan-kesan dan sebagainya. Tips yang kedua, mengenal isi-isi penting. Yang pertama, semasa membaca petikan, kenal pasti dan garis isi-isi penting yang berkaitan dengan kehendak soalan. Ini akan memudahkan kamu sekiranya kamu garis siap-siap isi-isi penting yang kamu jumpa. Yang kedua, catatlah dan susun isi-isi penting itu mengikut urutan supaya kelancaran idea dalam ringkasan. Ini bermaksud selepas kamu garis isi-isi penting, kamu catat, kemudian kamu susun isi-isi itu mengikut urutan supaya ringkasan kamu itu menjadi lebih baik. Seterusnya, pastikan anda memperoleh sekurang-kurangnya 5 isi penting daripada petikan. Tips yang ketiga, menulis ringkasan karangan. Yang pertama, bina ayat-ayat berdasarkan urutan isi penting yang sudah dicatat. Berdasarkan isi penting yang kamu catat tersebut, kamu binalah ayat. Kemudian, satu isi penting ditulis dalam satu ayat sahaja. Tadi kan kamu perlu ada sekurang-kurangnya 5 isi penting. Jadi, setiap satu isi penting itu kamu tulis dalam satu ayat sahaja. Tidak boleh menulis 2 isi dalam satu ayat. Yang ketiga, susun isi yang dikemukakan itu dengan teratur. Yang keempat, jangan salin isi-isi penting bulat-bulat dalam petikan. Gunakanlah kata-kata dan gaya bahasa mengikut kemahiran anda. Seterusnya, yang kelima, untuk menunjukkan kesinambungan antara isi dengan isi atau antara ayat dengan ayat, gunakanlah penanda wacana yang sesuai seperti dalam pada itu, di samping itu, justru itu, selain itu dan sebagainya. Yang keenam, elakkan menulis pendapat atau kesimpulan anda dalam ringkasan. Jangan tulis pendapat atau kesimpulan dalam ringkasan. Yang ketujuh, tidak perlu menulis pendahuluan dan penutup bagi ringkasan tersebut. Dan yang terakhir, tulis ringkasan dalam satu perenggan sahaja. Baiklah, tips yang terakhir ialah menyemak ringkasan. Yang pertama, semak ringkasan anda dari aspek tata bahasa, ejaan dan tanda baca. Aspek ini penting untuk mengelakkan kamu daripada dikurangkan markah. Yang kedua, kira jumlah kata dalam ringkasan. Kenapa kita kena kira jumlah ringkasan? Kerana panjang ringkasan tidak boleh melebihi 100 patah perkataan. Kalau lebih 100 patah perkataan, ianya tidak akan dikira. Dan yang terakhir, catat jumlah kata ringkasan anda di dalam kurungan di sudut kanan iaitu di bawah ringkasan tersebut. Yang ini saya akan tunjukkan contoh bagaimana nak tulis jumlah kata ringkasan. Baiklah, ini merupakan contoh ringkasan. Kamu lihat ianya ditulis dalam satu perenggan sahaja dan isinya padat, mempunyai isi-isi penting sahaja. Ini merupakan bilangan patah perkataan iaitu 99 patah perkataan. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga bertemu lagi. Sekian, terima kasih.